Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 2? Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaru. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 3.1 iaitu tajuk pecahan wajar dan standard pembelajaran 3.1.5 membanding nilai dua pecahan wajar yang diberi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menyatakan secara bertulis pecahan yang lebih besar daripada atau lebih kecil daripada berdasarkan pecahan wajar penyebut yang sama dan penyebut yang tidak sama melalui gambar rajah dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum itu kamu boleh merujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 2 muka surat 7, 8 dan 9. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, mari kita membuat sedikit ulang kaji berkenaan dengan pecahan. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. Dan pecahan mestilah dibahagi sama besar ataupun adil. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Terdapat beberapa bilangan bahagian yang berwarna oranye dan bahagian yang berwarna putih. Bulatan ini telah dipecahkan ataupun dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Untuk menulis pecahan, terdapat satu nombor di bahagian atas dan satu nombor di bahagian bawah, manakala terdapat satu garisan di tengah-tengah. Sekarang, untuk menulis pecahan dalam nombor berdasarkan gambar rajah ini, kita akan mulakan menulis nombor di sebelah atas. Untuk menulis nombor di sebelah atas, kita akan mengira bilangan yang berwarna. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 bahagian yang berwarna. Jadi, kita tuliskan angka 5 di sebelah atas, kemudian garisan di tengah-tengah. Sekarang, untuk menulis nombor di bahagian bawah, kita akan mencari bilangan keseluruhan bahagian pada gambar rajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 keseluruhan bahagian yang terdapat pada gambar rajah. Jadi, pecahan ini disebut atau dibaca dengan 5/6. 5/6. Dan nombor di sebelah atas kita akan sebut sebagai pengangka, manakala nombor di sebelah bawah disebut sebagai penyebut. Pengangka, penyebut. Pengangka di sebelah atas, penyebut di sebelah bawah. Sekali lagi, pengangka dan penyebut. Pengangka dan penyebut.
Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan sama ada ianya lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Untuk membanding pecahan, kita akan membezakan antara dua gambar rajah pecahan. Mari cikgu bimbing kamu bagaimana cara untuk membanding pecahan yang penyebutnya sama. Adakah pecahan itu lebih besar ataupun adakah pecahan itu lebih kecil? Mari kita sama-sama lihat. Di sini, cikgu ada sebuah bentuk segi empat tepat. Ini juga merupakan bentuk segi empat tepat. Kedua-dua bentuk segi empat tepat ini sama besar. Cuba perhatikan bentuk segi empat tepat yang pertama. Segi empat tepat ini cikgu akan pecahkan atau cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Begitu juga dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini juga cikgu bahagikan kepada 3 bahagian yang sama besar. Ingat, untuk pecahan ianya mestilah dibahagikan sama besar dan adil. Kemudian, untuk gambar rajah yang pertama, cikgu lorikkan satu bahagian. Jadi, bagaimana untuk menulis pecahan ini murid-murid? Ingat, untuk menulis pengangka, kita akan kira bahagian yang berlorik dahulu. Jadi, untuk bahagian yang berlorik, ada satu bahagian. Jadi, kita tuliskan angka 1. Kemudian, kita gariskan. Dan untuk menulis penyebut, kita akan kirakan keseluruhan bahagian yang ada pada pecahan tersebut. Ada 3 bahagian kesemuanya atau keseluruhan. Okey, kita beralih kepada gambar rajah yang kedua. Untuk gambar rajah yang kedua, cikgu lorikkan 2 bahagian. Jadi, apakah pecahan yang mewakili gambar rajah ini? Untuk pengangka ialah 2. Kemudian kita gariskan. Dan untuk penyebut ialah 3. Jadi, sekarang cuba murid-murid perhatikan nombor yang di sebelah bawah, iaitu 3. 3 ialah penyebut. Nombor 1 dan nombor 2 ialah pengangka. Jadi murid-murid kena biasakan dengan menyebut pengangka dan juga penyebut. Ingat, pengangka untuk nombor di sebelah atas, penyebut untuk nombor di sebelah bawah. Cuba perhatikan penyebut 1/3. Penyebutnya ialah 3. Untuk pecahan 2/3, penyebutnya ialah 3. Jadi, penyebut kedua-dua pecahan ini sama. Sebab itu kita nak banding pecahan yang penyebutnya sama. Apa penyebutnya? 3. Okey? Sekarang, antara 1/3 dan 2/3, siapakah yang lebih besar ataupun pecahan mana yang lebih kecil? Ini kita nak buat perbandingan untuk mencari jawapan yang tepat ataupun untuk membanding kedua pecahan ini, kita akan lihat kawasan yang berlorik. Ini ialah kawasan yang berlorik untuk 1/3 dan ini ialah kawasan berlorik untuk pecahan 2/3. Perhatikan betul-betul kedua-dua kawasan yang berlorik ini. Jadi, antara kedua-dua pecahan ini,
Yang mana lebih kecil? Yang mana lebih besar? Jelas di sini kita nampak bahawa 1/3 lebih kecil atau lebih besar murid-murid? Lebih kecil daripada kawasan 2/3. Nampak ni, kawasan ini lebih kecil berbanding dengan 2/3. 2/3 kawasannya lebih besar. Kawasan 1/3 lebih kecil. Jadi, perbandingan ataupun selepas membandingkan kedua-dua pecahan ini, maka kita bolehlah tuliskan jawapannya 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Pecahan 1/3 lebih kecil daripada pecahan 2/3. Apa maksudnya? Kawasan 1/3 ini, kawasan dia lebih kecil berbanding dengan kawasan yang lebih 2/3 ini, lebih besar. Nampak perbezaan kedua-dua kawasan ini? 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Kalau murid-murid masih lagi belum jelas, masih lagi belum faham, mari kita sama-sama lihat contoh yang kedua. Okey, kali ini masih lagi membanding pecahan yang penyebutnya sama. Mari kita lihat. Okey, cikgu masih lagi ada satu bentuk segi empat tepat. Di sini pun ada satu bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat yang pertama, cikgu pecahkan kepada 5 bahagian. Bentuk segi empat yang kedua, cikgu pecahkan kepada 5 bahagian juga. Kesemua bahagian ini, cikgu pecahkan sama besar. Kemudian, untuk gambar rajah yang pertama, cikgu lorikkan 1, 2, 3, 4. Cikgu lorikkan 4 bahagian. Jadi murid-murid, apakah pecahan yang mewakili gambar rajah ini? Kita tentukan dahulu pengangkanya ataupun nombor di sebelah atas. Kita sebut sebagai pengangka. Pengangkanya ialah 4/5. Okey, kemudian untuk pecahan ataupun gambar rajah yang kedua, cikgu lorikkan 1, 2. Jadi, apakah pecahan yang mewakili gambar rajah ini? Jawapannya ialah 2/5. Cuba murid-murid perhatikan. 4/5 dengan 2/5 mempunyai penyebut yang sama. Ingat murid-murid, penyebut nombor yang di sebelah atas ataupun nombor yang di sebelah bawah? Ya, nombor di sebelah bawah. Okey, penyebutnya sama. Jadi, antara 4/5 dengan 2/5, adakah ianya 4/5 lebih besar daripada 2/5 ataupun 4/5 ini lebih kecil daripada 2/5? Mari kita sama-sama bandingkan. Jadi, untuk membandingkan, kita lihat kawasan yang berlorik sahaja. Ini ialah kawasan berlorik 4/5. Ini ialah kawasan berlorik 2/5. Kawasan mana yang lebih besar? Kawasan mana yang lebih kecil? Cuba murid-murid perhatikan betul-betul. Okey, kawasan mana yang lebih besar? Kawasan mana yang lebih kecil? 4/5 lebih besar. Jadi, kita akan tulis jawapan kamu 4/5
lebih besar daripada 2/5. Kita lihat kawasan yang berlurik saja ya. 4/5 lebih besar daripada 2/5. Okey, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, kita masih lagi membanding pecahan yang penyebutnya sama. Okey, cuba murid-murid perhatikan dua gambar rajah ini. Bentuknya sama, saiznya sama, pecahannya juga sama. Okey, mari kita tentukan pecahan untuk gambar rajah yang pertama. Untuk gambar rajah yang pertama ini, kita akan lihat kawasan yang berlurik dahulu. Jadi kawasan yang berlurik ada 4. Jadi pengangkanya ialah 4. Penyebutnya ialah, okey, cuba murid-murid kirakan berapakah jumlah keseluruhan bahagian pada gambar rajah ini? 6. Bagus. Sekarang cuba lihat gambar rajah yang kedua. Apakah pecahan yang mewakili gambar rajah yang kedua? Betul. 3/6. Okey, sekarang murid-murid, kita lihat kawasan 4/6. Sekarang kita lihat pula kawasan 3/6. Cuba murid-murid perhatikan betul-betul. 4/6 kawasannya besar ataupun kecil jika dibandingkan dengan 3/6. Jadi, siapa lebih besar murid-murid? 4/6 bukan? Kawasan yang berluriknya lebih luas, lebih besar. Jadi, jawapannya ialah 4/6 lebih besar daripada 3/6. Jadi murid-murid kena gunakan perkataan sama ada lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, murid-murid akan belajar membanding pecahan penyebutnya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Cuba perhatikan gambar rajah ini. Okey, untuk gambar rajah bulatan yang berwarna merah ini, apakah pecahannya murid-murid? Pecahannya ialah 1/2. Manakala gambar rajah pecahan untuk gambar rajah yang berwarna merah jambu ini, pecahannya ialah, kita kira dulu kawasan yang berlurik. Okey, pengangkanya ialah 3 penyebutnya ialah 4. Cuba murid-murid perhatikan nombor yang di sebelah bawah ataupun penyebut. Untuk pecahan ini, penyebutnya ialah 2 dan untuk pecahan yang berwarna merah jambu ini, penyebutnya ialah 4. Jadi, penyebutnya tidak sama. Yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 4. Jadi, antara dua ini, kita nak bandingkan pecahan ini. Yang mana lebih besar atau yang mana lebih kecil. Jadi, senang saja. Kita tengok kawasan yang berwarna. Kawasan mana yang lebih besar? Kawasan mana yang lebih kecil? Kalau murid-murid keliru, mari kita keluarkan yang berwarna saja. Okey, ini kawasan yang berwarna merah. Ini kawasan yang berwarna merah jambu. Jadi, 1/2 kawasannya lebih kecil daripada 3/4 ataupun 1/2 lebih besar daripada 3/4. Dah tentulah yang merah ini lebih kecil kawasannya berbanding dengan
kawasan yang berwarna merah jambu. Jadi, jawapan kamu ialah 1/2. Lebih apa murid-murid? Lebih kecil atau lebih besar? Mestilah lebih kecil daripada 3/4. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kelima. Okey, kali ini kita nak bandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama juga. Okey murid-murid, cuba lihat pecahan yang berwarna merah jambu ini. Apakah pecahan yang mewakili gambar rajah yang berwarna merah jambu? Pengangkanya ialah, kira kawasan yang berwarna dahulu, kawasannya ialah 8 per keseluruhan bahagian ini ialah 10. Okey, kita pergi kepada gambar rajah yang berwarna biru. Jadi kita kirakan dahulu kawasan yang berlorek, pecahannya ialah 1/3. Jadi murid-murid, 8/10 lebih besar atau lebih kecil? Kita tengok gambar pun kita dah tahu kawasan mana yang lebih besar, kawasan mana yang lebih kecil, bukan? Tapi tak apa, mari kita kukuhkan kita punya pengetahuan dengan mengeluarkan ataupun mengasingkan kawasan yang berwarna. Ini ialah kawasan yang berwarna merah jambu. Ini ialah kawasan yang berwarna biru. Jadi, 8/10 lebih besar atau lebih kecil daripada 1/3 murid-murid? Dah tentulah 8/10 kawasannya ataupun pecahannya lebih besar daripada 1/3. Okey? Kita teruskan dengan contoh yang terakhir. Okey, kali ini kita nak membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama juga. Okey, seperti biasa, dengan pantas, cuba murid-murid sebutkan apakah pecahan yang mewakili kawasan yang berwarna ungu ini. Pecahannya ialah 4/8. Okey, kita lihat pula pecahan yang mewakili gambar rajah yang berwarna hijau ini. Apakah pecahannya murid-murid? 4/6. Okey, kali ni cuba murid-murid lihat penyebutnya. Murid-murid jangan lihat dekat pengangka. Lihat saja penyebutnya. Penyebutnya yang warna ungu penyebutnya ialah 8 dan yang berwarna hijau penyebutnya ialah 6. Jadi penyebutnya tidak sama. Jadi murid-murid, jawapan kamu lebih besar daripada atau lebih kecil daripada? Cuba perhatikan betul-betul. Mudah kan sebenarnya. Senang je jawapannya, bukan? Tapi tak apa, jom kita keluarkan dahulu kawasan yang berwarna untuk mendapatkan kepastian yang lebih tepat dan lebih jelas. Okey, kita mulakan dengan kawasan yang berwarna ungu. Okey, ini ialah kawasan yang berwarna ungu dan ini ialah kawasan yang berwarna hijau. Jadi murid-murid, jawapan kamu 4/8 lebih besar atau lebih kecil daripada 4/6? Mudahnya, senang je jawapannya. Jadi, jawapannya ialah 4/8 lebih kecil daripada 4/6. Okey?
Sekarang, jom kita bandingkan dua pecahan ini. Cikgu ada dua gambar rajah berbentuk segitiga. Untuk gambar rajah yang pertama, segitiga ini telah dipecahkan kepada beberapa bahagian dan segitiga ini juga telah dipecahkan kepada beberapa bahagian. Jom kita tuliskan pecahan untuk gambar rajah yang pertama. Apakah pecahan yang mewakili gambar rajah ini, murid-murid? Okey, ini ialah 1/4. Okey, manakala untuk gambar rajah yang kedua ini, kita kirakan dahulu kawasan yang berlorek. Ada 1. Okey, berapakah bahagian separuh ataupun keseluruhan daripada kawasan ini? Ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Ada 3 bahagian keseluruhan untuk gambar rajah yang kedua. Sekarang murid-murid, cuba kamu beritahu cikgu, 1/4 ini lebih besar daripada ataupun lebih kecil daripada 1/3. Dah tahu ke jawapannya? Kalau kamu tahu jawapannya, cepat-cepat selepas ini kamu tuliskan jawapan kamu di ruangan komen. Ingat murid-murid, selepas ini tinggalkan jawapan kamu di ruangan komen. Okey, adakah 1/4 lebih besar daripada 1/3? Ataupun 1/4 lebih kecil daripada 1/3? Antara dua jawapan ini, jawapan mana yang betul? Cepat-cepat cepat-cepat tuliskan jawapan kamu di ruangan komen. Jangan lupa tahu, cikgu akan semak nanti satu persatu jawapan kamu. Okey? Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, maksud lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Dan yang kedua, kamu sudah tahu membezakan pecahan lebih besar dan pecahan lebih kecil melalui gambar rajah yang diberikan. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang sangat bermanfaat kepada kamu dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat murid-murid, jaga diri. Jumpa lagi. Bye! Like, komen, share dan subscribe.